Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intro tak boleh panjang-panjang sebab kali ni ceritanya best. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat, dan dirahmati untuk mak ayah kita dunia dan di akhirat. Jadi tanpa berlengah lagi, cerita kali ini memang pengalaman yang pelik-pelik dan luar biasa. Moga-moga ada iktibar dan pengajaran untuk abang dan juga untuk semua. Jom kita teruskan dengan cerita yang pertama. Cerita yang pertama ni berlaku pada tahun 2007. Yang ceritakan ke abang ni adalah seorang lelaki. Dia minta abang gunakan nama dia punya gelaran. Nama gelaran dia Mr. Tarabas. Jadi kita letakkan dekat sini namanya Mr. Tarabas supaya senang untuk perjalanan cerita. Berlaku pada tahun 2007 dekat satu daerah di Selangor iaitu Ceras. Kisahnya, Azri ni pada tahun 2007 dia baru sampai dekat Selangor. Maksudnya dia kerja dekat situ. Sebelum tu dia duduk dekat kampung. Jadi bila dia sampai dekat Ceras tu, waktu tu memang sangat semua orang main Friendster. Kalau tak silap abang, semua orang ada akaun Friendster, lebih popular daripada Facebook pada zaman dulu. Jadi waktu dekat Friendster tu dia berkenalan dengan ramai orang yang mempunyai minat yang sama, iaitu mencari makhluk-makhluk alam sebelah. Diorang ni berkumpul dalam satu kumpulan, dan kumpulan diorang terdiri daripada 6 orang, 5 lelaki, seorang perempuan. Dan aktiviti diorang adalah untuk mencari makhluk-makhluk alam sebelah. Bukannya untuk mencabar katanya, tapi adalah untuk membuktikan alam ni luas, banyak benda-benda yang masih lagi kita tak tahu. Dan dia kata dalam banyak-banyak pengalamannya, ada satu pengalaman yang menyebabkan diorang punya kumpulan akhirnya bubar. Tak jadi cari hantu dah selepas tu. Yang itulah berlaku pada tahun 2007. Dekat mana? Dekat satu hospital lama dekat Ceras. Sekarang tu hospital masih lagi digunakan, tapi bukan lagi sebagai hospital yang awam untuk orang-orang datang, tapi hospital untuk kes-kes tertentu. Cerita dia macam ni. Pada satu hari, diorang ni berkumpul dekat satu kedai mamak. Mr. Tarabas ni lah dengan kawan-kawan dia, 5 lelaki, seorang perempuan, dan semuanya boleh dikatakan berani-berani. Banyak sangat pengalaman yang diorang dah timba. Setakat dapat gula-gula dengan makcik rockers tu, itu macam sikit je lah. Tapi pengalaman yang kali ini adalah penutup, dia kata. Betul-betul kau. Jadi diorang berkumpul dekat satu kedai mamak. Dekat situ diorang bincang apakah lokasi seterusnya. Dan akhirnya diorang semua berpakat untuk pergi ke hospital lama dekat Ceras. Dah macam-macam cerita diorang dapat dekat hospital Ceras ni. Macam-macam benda menakutkan. Tapi diorang rasa macam tak perlulah terlalu takut. Sebabnya yang lebih kita takut adalah kepada Allah Ta'ala. Ini kita datang hanya untuk beramal mesra dengan makhluk-makhluk alam sebelah, dia kata. Jadi buat apa kita nak takut? Buat apa kita nak takut? Aduh, itu adalah kata-kata semangat untuk abang sebenarnya. Jadi dia kata, buat apa kita nak takut? Kita kena terus bergerak saja je untuk beramal mesra dengan alam sebelah. Jadi bila dah berkumpul-kumpul, dah tentu tempat mana nak pergi, habis saja diorang minum, makan roti canai, diorang pun pergilah bergerak dekat hospital lama dekat Ceras tu. Bila sampai dekat situ, dia kata keadaan hospital memang sangat menakutkan. Sunyi, sepi. Walaupun Ceras tu memang terletak di dalam kawasan Selangor, maksudnya di tengah-tengah bandar. Tapi hospital tu macam seolah-olah masuk ke dalam dunia yang lain. Macam dunia yang diorang tak pernah jumpa. Memang pelik, dia kata. Suasananya yang suram, anginnya yang sejuk panas. Jadi dengan berberkatkan lampu picit dan juga video kamera, pada tahun 2007 handset belum lagi secanggih sekarang. Jadi diorang nak merakam setiap momen-momen yang diorang pergi ke satu tempat menggunakan video cam. Itu zaman-zaman dulu macam abang gigit macam tu. Dia ada kamera, ada cahaya sikit. Jadi diorang bawa lah video cam, berjalan-jalan lah diorang 5 orang ke dalam hospital tu. Mula-mula dia kata waktu jalan masuk tu memang tak ada masalah. Semuanya okey. Tapi tiba-tiba dia dengar macam ada orang satu tapak kaki lain ikut diorang daripada belakang. Waktu tu diorang pun pandanglah belakang. Ada ke siapa-siapa orang lain yang mengikut diorang? Takut-takut ada mak pet ke, mak pet tu yang isap dadah tu kan, mak pet ke, ataupun ada orang yang nak ajak gaduh ke, ataupun orang lain yang sama-sama nak join diorang untuk cari makhluk-makhluk alam sebelah. Tapi bila diorang pandang belakang, tak ada siapa pun yang ikut diorang. Cuma yang ada kedengaran beberapa bunyi tapak kaki.
tapak kaki yang mengikut diorang ke mana diorang pergi. Naik tangga ikut, dalam bawah tangga ikut, ke mana sepanjang diorang masuk ke dalam hospital tu, bunyi tapak kaki tu selalu mengekori. Dan mula-mula diorang anggap takut juga, dia kata bunyi tapak kaki tapi orangnya tak ada kan. Tapi dia kata itu anggap sebagai kawan-kawan lah, teman-teman untuk diorang berjalan di sekitar-sekitar hospital lama Ceras tu. Diorang teruskan perjalanan, akhirnya diorang sampai dekat satu bilik yang dikatakan bilik paling misteri, iaitu bilik mayat. Abang memang tak akan masuk dengan grup-grup macam tu. Jangan minta abang masuk, jangan minta abang buat discovery kat situ. Itu memang pantang tok nenek abang. Cerita boleh, itu pun dah huru-hara. Dah nama pun bilik mayat. Lepas tu pula hospital terbiar. Memang dia punya tahap keseraman dia bukan calang-calang. Jadi bila diorang masuk ke dalam bilik mayat tu, masih lagi ada kawasan-kawasan yang memang bekas-bekas tempat letak mayat. Dan diorang tengok dalam keadaan yang sunyi, dalam keadaan yang sedih. Yelah, mayat kan berkaitan dengan kematian. Ujung-ujung kita semua mati juga kan. Jadi dia kata dalam keadaan bilik mayat tu memang suasana dia lain macam. Dan diorang merakam setiap detik yang ada di dalam bilik mayat tu. Tetapi waktu diorang buat rakaman, diorang terpandang sesuatu di bawah salah satu katil yang selalunya diletakkan mayat. Diorang nampak tangan yang keluar dan mencapai kain yang ada di sekitar tu, tarik ke bawah katil. Jadi pada waktu tu diorang kata, okey, ini adalah salah satu benda baru. Sebab selama diorang pergi ke mana-mana tempat, belum nampak lagi seumpama tu peristiwa ada satu tangan keluar daripada bawah katil, tarik kain masuk dalam bawah katil, dan tangan tu adalah tangan yang berwarna hitam. Diorang rasa itu bukanlah roh, tapi itu adalah makhluk alam sebelah yang pada pandangan diorang adalah cuba untuk menakut-nakutkan ataupun untuk bergurau dengan diorang. Jadi pengalaman yang pertama adalah ada orang ikut daripada belakang, dan pengalaman kedua adalah ada tangan yang tarik daripada bawah katil. Diorang teruskan perjalanan untuk cari lagi makhluk-makhluk yang pelik dekat kawasan hospital lama Ceras. Dan diorang masuk dekat kawasan bilik wad. Dan dekat bilik wad ni terjadi satu lagi peristiwa. Daripada jauh diorang dengar ada orang mandi dekat dalam bilik wad tu. Macam biasa kan kalau kita wad lelaki atau wad perempuan, di hujung wad tu mesti adalah kawasan bilik air. Dan bilik air tu selalunya digunakan oleh orang-orang yang menginap dekat hospital tu. Tapi waktu diorang masuk dekat dalam kawasan wad, dengar daripada jauh orang mandi dekat dalam bilik air. Dan diorang pun tak takut-takut, tak segan silu, teruslah menuju dengan bawa video cam, dengan bawa lampu picitnya, pergi ke kawasan bilik air nak tengok betul ke ada orang mandi. Mana tahu ada mak pet mandi dekat dalam tu yang isi-isap dadah kan. Jadi bila-bila diorang sampai dekat kawasan bilik air, ada sesuatu yang diorang jumpa sangat mengagumkan, iaitu kawasan bilik airnya basah, tapi tak ada orang pun yang ada dalam tu. Dan nak jadi cerita lagi yang paling menariknya adalah kawasan hospital tu tak ada pun air. Mana datangnya air tu? Bunyi air mandi, dia kata. Jadi bila dah jumpa dengan 3 pengalaman ni, kata Mr. Tarabas, cukuplah untuk dia kumpulkan menjadikan satu kenangan. Diorang sebenarnya bukanlah untuk famous. Diorang tak naklah jual benda tu dekat dalam internet. Diorang saja je untuk mengumpulkan bukti-bukti ni untuk menunjukkan makhluk alam sebelah tu sebenarnya wujud. 3 pengalaman ni dah cukup. Tapi diorang terlupa. Selepas tu, diorang akan mengalami satu lagi pengalaman yang sangat-sangat luar biasa yang menyebabkan kumpulan ini bubar. Selepas diorang pun pergi explore keseluruhan kawasan hospital, diorang pun keluar daripada bangunan hospital, diorang naik van, datang ke situ diorang naik van. Jadi diorang semula ke dalam van dan diorang pun bergerak. Carilah mana-mana kedai mamak yang buka, tapi tak ada satu kedai mamak pun buka pada waktu tu. Jadi diorang pergi dekat downtown Ceras kalau tak silap abang. Dekat situ kan agak meriah kan, banyak kedai makan kan. Jadi diorang pun turun daripada van, cari kedai makan sesuai, diorang pun duduk. Waktu diorang tengah duduk berborak-borak dekat dalam kedai tu, diorang dihampiri oleh seorang pakcik. Pakcik tu pula adalah salah seorang pakcik yang buka kedai kat situ. Tapi dah pakcik tu nampak macam alim-alim sikit lah dengan dia punya perwatakan gayanya. Lepas tu pakcik tu mendekati diorang. Pakcik tu cakap macam ni, korang daripada mana?
Lepas tu diorang pun tak naklah beritahu yang diorang daripada cari makhluk alam sebelah. Dia pergi hospital lama ceras pula tu. Lepas tu dia cakap, pakcik kita orang ni daripada rumah kawan. Kenapa? Ada masalah ke? Dia kata. Pakcik nak pesan, pergi balik ke tempat mana yang korang datang. Sebab ada di antara korang bukan berasal daripada dunia kita. Dia tersesat. Waktu tu, diorang semua duduk dekat meja yang sama. Bila pakcik tu cakap, pakcik tu pergi. Diorang duduk 5 orang dekat meja yang sama. 5 orang ke 6 orang. Abang lupa. Bukan 5, 6 orang. Jadi berpandanganlah satu sama lain. Ada di antara kita ni bukan manusia ke? Jadi disebabkan Mr. Tarabas ni ketua rombongan tu, Mr. Tarabas tanya seorang-seorang, engkau ke? Mana pula aku? Tak adalah aku. Engkau ke? Bukan aku. Apa pula aku pula? Jadi setiap orang tak nak mengaku dan setiap orang masing-masing cuba untuk menunjukkan yang diorang ni adalah manusia yang sebenar, bukanlah makhluk daripada alam sebelah. Jadi dalam kalangan 6 orang tu, diorang, Mr. Tarabas kata dia tak tahu yang mana yang bukan manusia. Tapi pesanan daripada pakcik tu nampak macam bersungguh-sungguh. Jadi kita tak boleh nak abaikan, kata Mr. Tarabas. Kita mesti ambil apa yang pakcik dinasihatkan. Mungkin ada baiknya. Jadi diorang pun berpakat, 6 orang, okey, kita buat keputusan balik semula ke hospital Lama Ceras. Mungkin ada di antara kita bukan manusia. Tapi apa yang Mr. Tarabas nampak, ke-5 kawan yang ada depan mata dia, tak nampak pun satu macam makhluk daripada alam sebelah. Semuanya macam biasa, sambil minum, borak-borak, meriah, tergelak-gelak. Tak ada pun yang jenis yang macam tu, yang duduk diam je. Nah, kalau duduk diam tu kita boleh tahulah kan yang ini daripada makhluk alam sebelah. Tapi tak ada, kata Mr. Tarabas. Mr. Tarabas tu cakap tak ada. Semuanya elok-elok aja, diam aja, cantik je berborak. Tapi tetap juga dia orang ambil keputusan untuk pergi ke hospital Lama Ceras. Nak tahu sebenarnya apa yang berlaku. Adakah pesanan pakcik tu pesanan yang betul ataupun setakat pesanan untuk mencari publicity. Jadi diorang pun naiklah van, pergi semula ke hospital Lama Ceras. Bila sampai ke hospital Lama Ceras, diorang nampak daripada jauh salah seorang daripada kawan diorang tengah mencangkung dan menangis. Jadi diorang pun berhenti van tu betul-betul depan budak yang menangis tu, dan ke-5 turun. Ke-5 turun termasuk Mr. Tarabas turun daripada van tu, pergi dekat budak yang nangis tu. Budak yang nangis tu namanya Roslan, katakan Roslan. Cakap, Lan, kau ni, dia kata, kau ni manusia ke bukan? Menangis Roslan tu, korang hajar korang kan? Dia kata, aku korang tinggalkan dekat sini seorang-seorang, kau tahu tak, aku punyalah takut. Waktu tu, waktu Roslan cuba untuk mempertahankan diri, diorang berlima terdiam. Sebabnya, dalam van ada lagi satu Roslan. Tapi Roslan yang ada dalam van dia duduk tempat duduk yang paling belakang sekali. Bila Roslan yang tengah menangis tu menerangkan apa sebenarnya yang berlaku, habis je dia terangkan, ke-5 kawan Mr. Tarabas pandang ke arah van dan diorang nampak Roslan tengah tersenyum, dan selepas tu Roslan memandang keluar tingkap. Waktu tu baru diorang tahu yang diorang bawa sebenarnya pada awalnya tadi adalah bukan Roslan yang sebenar, tapi Roslan daripada alam sebelah. Roslan yang sebenar adalah ada depan diorang yang sedang menangis, yang ditinggalkan secara tak sengaja. Dan selepas tu kesemua yang ada, 6 orang yang keluar daripada van memerhati terus pandang ke arah dalam van, melihat Roslan palsu. Roslan yang ada dekat dalam van terus memandang keluar, dan akhirnya secara perlahan-lahan Roslan itu menghilang. Jadi dengan kata lain, Roslan yang ada dalam van yang diorang bawa pada mulanya adalah Roslan palsu. Roslan yang sebenar adalah Roslan yang tengah menangis, yang akhirnya mereka selamatkan. Diorang duduk kat situ lebih kurang 5 minit hanya untuk menerima kenyataan sebenarnya kita dah tersalah bawa orang. Dan diorang pun baik semula ke dalam van dan diorang pergi ke kedai yang tempat mana diorang lepak tadi. Dan diorang pun berjumpa dengan pakcik tu, ucapkan terima kasih sebab pakcik yang jual tebu itulah yang menyedarkan diorang yang diorang terbawa sesuatu daripada makhluk alam sebelah. Dan selepas diorang berbincang dah confirm yang 6 ni bukanlah orang lain selain daripada manusia, diorang melihat semula rakaman video. Rupanya sewaktu rakaman video, sewaktu turun daripada tangga,
Waktu tu nampak Roslan yang palsu ikut sama rombongan diorang turun tangga. Tapi pada waktu tu Roslan palsu bermuka dan berbadan warna hitam dan memeluk Mr. Tarabas dekat bahu. Waktu tu diorang tak perasan, rupanya Roslan yang sebenar terpinga-pinga sebab seolah-olah Roslan sebenar tak nampak kawan-kawan dia. Matanya telah dikaburi dan Roslan sebenar digantikan dengan Roslan palsu. Sampailah diorang terbawa balik Roslan palsu. Mujur diorang tak terus balik rumah, tapi diorang pergi lepak dekat kedai. Mr. Tarabas meneruskan ceritanya untuk bahagian yang kedua berlaku pada tahun 2012 dekat Ampang. Kisahnya bermula bila pada waktu 2012 Mr. Tarabas duduk satu rumah dengan 6 orang kawan dia. Daripada 6 orang kawan dia, 4 orang kawan dia adalah pemain kaki nombor ekor yang berprestasi. Maksudnya selalu menang, nombor ekornya selalu menang. Okay. Kita namakan yang paling kuat sekalinya adalah Hakim. Nak untuk membezakan dia lah. Okay. Jadi Mr. Tarabas cakap pada tahun 2012 ni diorang tinggal dekat satu rumah lebih kurang 6 orang. Ke mana-mana diorang pergi bersama-sama. Tapi bila diorang nak pergi cari nombor ekor, 4 orang aja yang pergi, 2 orang tak. Iaitu Mr. Tarabas dengan seorang lagi kawan dia, Ali. Ali tak, Mr. Tarabas pun tak. Jadi 4 orang ni memang ke mana-mana cari nombor ekor. Nak jadi cerita, pada satu hari si Hakim ajak diorang semua pergi makan dekat satu kedai tom yum. Katanya kedai tom yum tu memang sangat bagus tom yum dia. Tom yum putih, tom yum kuning, tom yum merah, semuanya kena sesuai dengan lidah. Dia kata pedas tapi sedap, dia kata, ke Ampang. Jadi diorang pun ramai-ramai lah ikut Hakim ni pergi makan dekat kedai tu. Kata Mr. Tarabas, tak adalah istimewa sangat kedai tu. Sama je macam kedai tom yum yang lain. Jadi disebabkan tu Mr. Tarabas mula dah rasa macam tak sedap hati. Jadi dia tanya dengan Hakim, sebenarnya korang bawa kita orang kat sini ni ada apa-apa ke? Tergelak-gelak Hakim. Tak ada apa-apa, dia kata. Aku memang redha je nak bawa korang belanja, korang makan. Tak ada apa pun, kata. Jadi okeylah, bila dah macam tu Mr. Tarabas cakap, jomlah kita dah habis makan kan, jomlah kita balik, kata. Nanti jangan balik dulu. Aku nak ajak korang kat satu tempat. Tempatnya dekat-dekat dengan sini je. Lepas tu Mr. Tarabas pun dah agak lah. Dah kena kencing dah kita, dia kata. Sebenarnya korang pancing kita orang ni nak pergi makan, korang nak bawa kita orang pergi memuja nombor ekor kan, kata. Tergelak-gelak lah yang lain tu, termasuk si Hakim tu. Hakim cakap, minta maaf lah Mr. Tarabas, dia kata, Ali, walaupun korang ni bukanlah orang yang main nombor ekor, tapi kita orang ni sengaja nak bawa korang sebab korang berdua ni kan berani, kata. Kita orang ni walaupun puja ekor, tapi kita orang takut, dia kata. Jadi Mr. Tarabas tanya, kat mana pula lokasi kali ni korang nak memuja ekor? Dia kata, kali ini kita pergi dekat satu tempat. Tempatnya tak adalah sunyi sangat. Dekat kawasan kubur Cina di daerah Ampang. Dan kubur ni boleh dikatakan antara kubur Cina yang terbesar dekat Ampang, sebelah highway. Tapi yang jadi masalahnya adalah dekat kubur tu ada guard. Jadi bukan boleh masuk sebarangan. Jadi terpaksalah diorang ni demi untuk mendapatkan nombor ekor, nombor first prize cantik, boleh dapat duit banyak, diorang sanggup bagi upah kepada Pak Gad tu supaya lepaskan diorang, bagi diorang masuk dekat dalam kawasan kubur. Jadi diorang bagi 150 pada Pak Gad tu untuk lepaskan diorang. Jadi dengan diorang naik ramai-ramai naik van, diorang pun menuju ke dalam kawasan perkuburan. Sebenarnya, kata Mr. Tarabas, orang-orang yang kuat ekor ni, diorang dah tahu kat mana lokasi untuk memuja nombor ekor. Di dalam kawasan Jerat Cina tu, dia kata kubur Cina tu, ada satu kubur yang memang menjadi lokasi khas untuk orang-orang tertentu memuja ekor. Siapakah tuan punya kubur, macam mana bentuk kubur, Mr. Tarabas tak tahu. Tapi memang itulah orang-orang punya yang kaki ekor ni punya mindset. Jadi diorang pun menujulah dekat kubur tu. Rupanya dekat dalam bonet kereta dah siap pulut panggang, ayam golek, telur rebus, entah apa-apa lagi, pulut kuning, pulut panggang pula, pulut kuning, pulut panggang kita yang makan. Salah cerita. Pulut kuning, ayam golek, telur rebus, kemenyan, colok, lebih kurang macam tu lah. Jadi diorang pun angkatlah barang-barang untuk pemujaan tu pergi dekat satu kawasan Jerat Cina, dia kata. Tapi Mr. Tarabas dan Ali, dua orang ni,
tak pergi ikut memuja-muja kubur. Dia orang lepak dekat kawasan kereta. Jadi dekat situ dia orang hisap rokok untuk memberikan ketenangan, dia kata. Sebab dia kata keadaan kawasan kubur tu memang suram walaupun dekat dengan highway. Yelah, nama pun kawasan kubur kan. Kalau meriah, takut pula kita. Tiba-tiba dengar daripada kawasan kubur macam fanfare lah. Oh, hara kan. Jadi dia kata waktu kawan-kawan dia tengah memuja nombor rekor, tiba-tiba Mr. Tarabas nampak sesuatu daripada belakang salah satu batu nisan kubur Cina. Mula-mula dia nampak macam ada benda bergerak-gerak. Tapi lepas diperhatikan betul-betul, dia nampak rupanya ada mata orang dengan rambut yang kusut masai menjengah diorang daripada belakang batu nisan. Pada waktu tu Mr. Tarabas tenung terus ke arah makhluk yang pandang tu untuk pastikan ini manusia atau bukan manusia. Tapi lepas dia tengok keadaan mata dan muka, memang bukan manusia. Tapi Mr. Tarabas senyap. Dia tak nak bersuara. Dia takut kalau dia bersuara, nanti Ali pun takut sebab Ali ada kat sebelah dia. Tapi selang beberapa minit, Ali bersuara macam ni. Kau nampak ke? Aku nampak, dia kata. Tapi bila Ali cakap macam tu, tahulah Mr. Tarabas yang Ali pun nampak benda yang sama. Dia terus pandang kat muka Ali, dia cakap macam ni. Maksudnya zip mulut, jangan ditegur-tegur. Selepas beberapa ketika, tiba-tiba benda yang ada dekat belakang batu nisan tu terbang pergi. Terbang seolah-olah macam kain yang melerit pergi, dia kata. Macam tisu yang terbang, ditiup angin. Dan selepas beberapa ketika, kawan-kawan dia yang memuja tu pun, dekat kubur Cina tu pun, balik daripada pemujaan dan katanya dapatlah sepasang nombor ekor yang katanya menang first prize. Jadi diorang pun baliklah rumah. Bila balik rumah, esoknya kawan-kawan dia pergi tikam nombor. Dan betul-betul nombor yang diorang dapat dekat kubur Cina dekat Ampang tu memang keluar menjadi first prize. Kawan si Mr. Tarabas yang beli nombor tu, dia menang 500,000. Jadi kawan dia tadi untuk membalas jasa kawan-kawan dia yang tolong teman pergi puja ekor tu, rumah tempat dia orang sewa tu, rumah teres 2 tingkat tu dibeli oleh si kawan yang menang 500,000 tadi. Lepas tu si kawan 500,000 tu beli kereta, beli motor bermewah-mewah. Dan disebabkan dia banyak duit, dia agak boros sikit dengan perempuan. Dengan kata lain, setiap malam perempuan akan bertukar-tukar. Kira ni macam kurang baik lah ni. Ini adalah contoh yang kurang baik. Malam ni perempuan lain, malam esok perempuan lain. Meriah hidupnya. Tapi Mr. Tarabas cakap dia tak boleh nak buat apa sebab itu memang sifat kawan-kawan dia. Jadi cuma dia kata setiap kali dia nampak ada perempuan balik rumah, dia akan tanya perempuan tu ikut siapa. Sebab dia nak pastikan yang datang tu bukanlah makhluk alam lain tapi makhluk manusia lah kan. Tapi dia tak sangka pada satu hari, waktu dia balik kerja, dia nampak ada seorang perempuan dalam rumah. Dia mati-mati ingat perempuan tu adalah makwa kepada Hakim. Sebab Hakim memang bertukar-tukar perempuan sejak dia menang 500,000 tu. Jadi dia biarkanlah budak perempuan tu duduk dekat ruang tamu. Dia pun pergilah naik mandi. Bila dia naik dekat dalam bilik dia bilik seorang kan, dekat pintu bilik dia tiba-tiba dengar macam ada orang cakar, krak macam tu. Mr. Tarabas ingat benda tu adalah kawan-kawan dia lah yang datang nak mendengki dia. Jadi dia pun cakap lah macam ni, tak payahlah korang dengki-dengki aku dah ngantuk nak tidur ni. Pergi tidur sana kita. Pergi main kat sana. Sebenarnya Mr. Tarabas tak tahu perempuan yang ada dekat dalam rumah tu bukanlah kawan kepada Hakim. Yang keruk pintu tu, yang mencakar pintu tu pun bukan manusia. Jadi malam tu Mr. Tarabas pun tidur. Baru je dia nak tidur, tiba-tiba selimut dia ditarik. Bukan ditarik secara perlahan-lahan, tapi disantap tarik sampaikan Mr. Tarabas terbangun daripada tidur dalam keadaan yang sangat menakutkan. Pada waktu tu bilik gelap. Dia tak nampak siapa yang tarik selimut dia. Jadi dia cepat-cepat bangun, buka lampu. Rupanya selimut dia ada dekat hujung sudut. Siapa yang tarik? Wallahualam. Tapi Mr. Tarabas cakap mesti ada sesuatu yang tak kena. Jadi malam tu dia pergi tidur dekat ruang tamu dengan kawan-kawan dia yang lain. Kebanyakan daripada kawan-kawan dia memang suka tidur kat ruang tamu sebab ruang tamu tu luas dan kipasnya kuat.
Tapi Mr. Tarabas daripada awal memang suka tidur dekat dalam bilik supaya dia kata privasinya terjaga. Waktu Mr. Tarabas nak tidur, telinganya diusik oleh sesuatu. Tapi Mr. Tarabas tak nak buka mata sebab dia tahu yang usik telinga dia bukanlah makhluk di alam ini, tapi makhluk dari alam sebelah. Jadi Mr. Tarabas cuba baca apa yang patut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah, supaya Mr. Tarabas dapat terus tidur. Dan Alhamdulillah, selang beberapa minit Mr. Tarabas dapat tidur. Besok paginya, sebelum subuh, Mr. Tarabas bangun sebab untuk mandi-mandi, untuk bersiap sembahyang subuh. Waktu dia mandi tu, sedang dia berus gigi, dia perasan daripada dalam cermin, dekat belakang dia ada rambut yang panjang terjurai. Dengan dalam keadaan yang terkejut, dia terlepas berus gigi dan alihkan badan dia, pandangan dia ke belakang untuk pastikan ada betul ke rambut yang terjulur panjang. Tapi rambut tu tak ada. Tak nampak pun ada tanda-tanda rambut-rambut panjang hadir dalam bilik air. Jadi Mr. Tarabas pandang semula ke cermin dan dia cuba mencari berus gigi yang dia letakkan tadi. Sebelum dia pandang ke belakang, sebenarnya dia tengah memberus gigi. Tapi selepas dia pandang belakang, tak ada apa-apa berlaku. Dia cuba cari berus gigi sebab dia nak sambung aktiviti memberus gigi. Tapi berus gigi dia hilang. Dia rasa tak sedap dan dia pun nak teruskanlah mandi. Waktu dia siram kepala dia dengan siram kepalanya dengan air. Lupa, abang nak cakap api lah. Waktu dia siram kepala dia dengan air, tiba-tiba bila air mengalir dekat belakang dia, mengelading badan. Rupanya, dekat belakang dia ada 5 kesan calar. Seolah-olah macam dicakar. Itu pun dia tak tahu ada benda yang cakar. Dah pedih macam tu, berlarilah si member ni. Pergi jumpa kawan-kawan. Weh, tengok kat belakang aku, weh. Ada apa ni? Rupanya belakang dia ada 5 cakaran. Macam seolah-olah dicakar dengan satu makhluk. Dan dia kata bukan kecil-kecil cakar. Cakarnya daripada sini, belakang lah tapi. Bercakar. Sakit dia kata nak mandi pada waktu tu. Dan pada waktu tu dia agak, ini memang kerja makhluk alam sebelah, bukan makhluk alam ni. Jadi dia kata, lepas tu banyak lagi gangguan pelik-pelik. Sampaikan si Mr. Tarabas terpaksa kontak abang dia supaya abang dia datang rumah. Kenapa dia kontak abang dia? Sebab abang dia adalah salah seorang ustaz yang pandai dalam bidang pengubatan Islamik, berinteraksi dengan makhluk alam sebelah macam itulah kan. Jadi bila abang dia datang, abang dia cuba baca-baca apa yang patut dan abang dia bagi satu statement, satu ayat, iaitu dalam rumah ni ada orang yang main nombor ekor dan dia dah buat perjanjian dengan makhluk alam sebelah. Dan sekarang makhluk alam sebelah selepas memberi nombor, makhluk alam sebelah mohon janjinya ditunaikan. Pada waktu tu, hakim yang buat perjanjian dengan makhluk alam sebelah tu punyalah takut. Sebabnya, apa yang dijanjikan kepada makhluk alam sebelah? Yang dijanjikan adalah semangkuk darah. Biasalah, kalau makhluk-makhluk sana memang dia minta yang bukan-bukan. Dia tak minta muffin dia. Coki-coki pun tak ada. Darah dia minta. Tapi disebabkan yang datang tu adalah seorang ustaz yang sangat bagus dalam perubatan Islam, dia tahu macam mana nak memperdayakan makhluk alam sebelah. Dan akhirnya tidaklah diberi semangkuk darah, tapi diberi benda lain sebagai ganti. Dan katanya dia tak akan kacau lagi. Dan Alhamdulillah, dia kata sejak daripada tu tak ada lagi yang mengacau rumah tu. Hidup aman damai. Macam mana dengan kawan-kawan dia? Dengan aktiviti berjudi, cari nombor ekor, tetap juga sama. Walaupun dah ada pengalaman yang pelik-pelik kali ini. Lupa abang nak beritahu, antara gangguan-gangguan yang ada dekat rumah tu sewaktu diorang duduk rumah tu, selepas kawan dia menang nombor ekor tu kan, yang buat perjanjian tu, satu hari diorang balik daripada makan. Bila balik daripada makan, diorang tengok satu rumah diorang ni bersepah yang teramat sangat. Kalau ada gula dekat dapur, gula pun berterabur dekat lantai. Dan tapi bila diorang nampak macam tu, diorang sedia maklum yang buat ni semua adalah bukan manusia, bukanlah perompak, tapi makhluk alam sebelah. Dan disebabkan itulah diorang dah tak tahan, Mr. Tarabas memanggil abang dia untuk datang untuk melihat sebenarnya apa yang berlaku.
Rupanya si Hakimi buat perjanjian, tapi perjanjian itu tidak ditunaikan. Terima kasih sangat-sangat dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Dah 2-3 video abang buat tone rendah. Sebab apa abang buat tone rendah? Sebab abang dapat banyak komen yang mengatakan tertidur bila dengar cerita abang. Dan ada juga komen yang abang dapat kena play video abang jadi laju 1 kali ganda, 1.5 kali ganda. Jadi semata-mata untuk cepatkan abang bercerita. Waktu sebelum ni mungkin abang bercerita agak slow sikit. Tapi abang lajukan cerita, tapi tetap juga 30 minit lebih kan. Terima kasih sangat-sangat yang membeli baju nak dijadikan cerita Perapan Sate dan juga Sambal Lara. Bagi siapa-siapa yang masih lagi nak dapatkan, boleh tekankan link abang sediakan dalam ruangan description area, description box dalam setiap bawah video-video abang. Moga-moga dapatlah abang berkongsi resepi, berkongsi pendapatan dengan semua. Yalah, hasil dari penjualan tu kan abang nak sediakan pada tempat tertentu kan. Okey, hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.